به وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan dan kemudahan darinya untuk kita sambung kelas kita, kelas yang terakhir untuk bulan 2, bulan Februari 2021, kelas sesi yang ke-8, iaitu dengan kelas fiqh tahap yang pertama. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua insyaAllah dapat manfaat daripada kelas-kelas mu'alaf yang kita jalankan untuk bulan 2 ini, insyaAllah, dan mudah-mudahan dapat kemudahan untuk bulan 3 buat kelas macam biasa, dan mudah-mudahan juga insyaAllah Allah izinkan untuk kita boleh buat kelas secara fizikal nanti, insyaAllah. Memandangkan KPM pun dah tetapkan, untuk sekolah rendah pun dah nak buka 1 Mac dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah mereka boleh buat kelas fizikal, dan juga insyaAllah mudah-mudahan lembaga zakat pun juga insyaAllah baik hati buat kelas fizikal insyaAllah. Tapi isunya adalah bila buat kelas fizikal tu, pelajar saya akan jadi 15 orang sajalah, sebab ada penjarakan fizik, penjarakan dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Itu mungkin tengoklah pada keadaan. Okay. InsyaAllah, saya tak nak berlengah lagi. Kita akan teruskan kepada apa yang kita nak sambung pada sebelum ini, iaitu mengenai istilah hukum-hukum syara'. Okay. Kita tahu, sebelum kita mulakan, macam biasa, sebelum kita mulakan, iaitu kita akan buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita mulakan dengan hukum syara'. Hukum syara' iaitu ketetapan, undang-undang, disiplin, sistem yang mana ditetapkan kepada mereka yang beragama Islam sahaja. Untuk yang beragama Islam, maka dia tak tertakluk pada hukum syara' ini. Nak ikut tak ada masalah, tak nak ikut tak boleh nak marah. Okey, yang mana hukum syara' ini tujuannya untuk melindungi 5 perkara. Pertamanya adalah memelihara agama, yang keduanya adalah memelihara nyawa, yang ketiganya memelihara akal, yang keempatnya untuk memelihara harta, dan yang kelimanya memelihara keturunan, ataupun yang keempat memelihara keturunan, yang kelimanya memelihara harta. Maknanya dengan 5 hukum syara' yang ditetapkan ini, kita tak boleh untuk sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh minta tolong daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh syirik, kita tidak boleh murtad. Yang keduanya, kita tidak boleh membunuh, kita tak boleh bunuh diri kita tak boleh membunuh orang lain. Kecuali yang dibenarkan. Yang dibenarkan ni apa? Yang dibenarkan ini ialah contohnya adalah bunuh balas. Bunuh balas. Contohnya kita bunuh orang, keluarga, waris si mati itu boleh bunuh balik kita. Ataupun kita buat salah, kita boleh kena pancung. Okey, maka tak berdosa siapa yang ditugaskan untuk memancung ataupun menjalankan hukuman bunuh itu, mereka tidak berdosa sebab menjalankan tugas. Okey. Yang ketiganya, kita tidak boleh minum arak. Kita tak boleh berkhayal atau ambil dadah daun ketum ke yang bahayalah, yang lebih daripada hak yang dibenarkan dan sebagainya. Kemudiannya yang keempat, menjaga memelihara keturunan. Kita tak boleh berzina, kita tak boleh merogol, kita tak boleh sesama lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Okay, yang kelimanya memelihara harta. Kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh merasuah, kita tidak boleh berjudi, kita tidak boleh, orang kata apa lagi, banyak lagi lah, menipu dalam perniagaan dan sebagainya. Okey, itu nak kata bila kita halang diri kita
daripada buat perkara-perkara yang ditulis sebagai jangan, maka insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga selamat akhirat. Okey. Dalam istilah hukum syarak ada beberapa istilah. Soalan yang ketiga, muka surat yang ke-18. Okey. Soalan yang ketiga, muka surat yang ke-18. Hari ini 21. Okay. Apakah istilah-istilah hukum syarak? Apakah istilah hukum-hukum syarak? Istilah-istilah dalam hukum syarak adalah seperti berikut. Pertamanya, ini namanya kita sebut sebagai hukum syar'i. Hukum syarak, hukum syar'i. Okey, yang pertamanya namanya adalah wajib. Wajib itu amalan atau perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Dan juga kalau kata benda tu tak wajib sedangkan dia wajib, maka hukumnya adalah murtad ataupun keluar daripada Islam. Okey. Wajib ini ada dua. Wajib ini kita boleh tukar kepada fardu. Ini bukan dalam bab yang solat tu, yang rukun, syarat tu bukan. Ini wajib lain ni. Ini wajib istilah dia dalam bentuk lain. Okay. Wajib ini ada satu lagi nama, namanya fardu. Iaitu kewajipan. Okay, fardu ni ada dua. Dalam Islam ada dua fardunya. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain untuk diri sendiri, wajib untuk diri sendiri. Fardu kifayah, cukup seorang buat, maka terangkat pahala, terangkat dosa masyarakat yang lain. Cukup satu kampung itu ada satu orang yang buat, maka terangkat dosa satu penduduk kampung yang lain. Okay. Fardu ain ini amal perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Contohnya apa dia? Contohnya adalah solat fardu. Okay. Solat fardu adalah fardu ain, kena solat. Solat berjemaah fardu kifayah. Sebab itu disebut bahawa apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya tidak menghalang untuk kita beribadah. Cuma kita terhalang untuk pergi masjid je. Dan manakala ibadah ini tak semestinya buat kat masjid. Kat rumah pun boleh kita beribadah. Kita solat berjemaah bersama dengan keluarga tersayang. Kita boleh, kalau yang belum kahwin, kita boleh solat sendirian dalam bilik, itu arah kiblat dan sebagainya. Tak menghalang pun kita ibadah. Kalau siapa kata, aku tak boleh lah pergi, kalau aku tak pergi masjid, aku tak ada semayang. Itu maknanya ada benda lain itu. Okay. Sebab apa? Allah jadikan tanah yang kita duduk pijak sebagai berjalan hari itu, Allah jadikan tanah ini sebagai masjidan wa tahura, tempat sujud dan juga bersih. Itu dalam hadis Nabi sebut, Allah jadikan tanah ini tempat sujud dan juga bersih. Melainkan tempat-tempat yang kotor lah, seperti pasar, seperti tandas, seperti tempat orang lalu-lalang. Okay. Kemudiannya adalah fardu ain yang seterusnya. Contoh fardu ain seterusnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Tak lama lagi ni, 50 hari lagi ni, maka setiap orang bila masuk bulan Ramadan, maka malam itu kita akan dengar pukul 8 malam duduk depan TV, saya pemegang mohon besar raja-raja dengan ini mengisytiharkan bahawa tarikh 1 Ramadan jatuh pada sekian, maka wajib untuk kita berpuasa. Fardu ain, semua orang kena buat, termasuk dengan kita. Okay. Tapi puasa ini kalau ada yang ada masalah dan keuzuran sebagainya, dimaafkan. Cuma keuzuran tersebut mestilah diluluskan, mestilah disebut oleh para doktor, para pakar perubatan, bukan kita sendiri. Tiba-tiba bulan Ramadan je sakit, gastrik lah, itulah, inilah sebagainya. Sedangkan pada bulan lain boleh je sebenarnya berlatih. Sebelum masuk berpuasa tu boleh je berlatih, cari cara macam nak puasa dan sebagainya. Tapi sebab semata-mata nak elak. Ingat, kita elak kat dunia aja. Kat akhirat kita tak dapat nak elak apa-apa pun. Allah Maha mengetahui. Itu je. Buatlah macam mana kat dunia sekalipun. Ada surat doktor sekalipun, tapi kalau memang kita menipu, kita tipu diri kita sendiri. Kita tak boleh tipu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey, kemudiannya yang ketiga, contoh fardu ain. Ini sebenarnya kalau yang ada buku kat depan tu, okey. Kalau yang tak ada buku, buku ada lagi 4 set. Saya ambil kat bawah ni ada 4 set lagi. Boleh datang masjid untuk ambil buku tersebut. Okey, dalam buku ini contoh fardu ain yang ketiga. Yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajipan kepada setiap muslim. Salah kalau dia kata tak dapat wahyu lagi, tak dapat hidayah lagi sebagainya. Sebab apa? Menutup aurat adalah kewajipan, bukan hidayah. Hidayah adalah Islam. Maknanya bila jadi seorang Muslim, maka dia kena ikut apa yang diwajibkan oleh Islam. Okey, cuma tinggal pada dia lah. Yang penting sekali kita telah menegur. Kita sama sekali tak redha, kita telah pun menegur. Kalau kita redha, kita terikut sekali lah dosanya. Tapi kalau kita memang dah tegur dan kita tak redha pun, sebab apa mungkin kita kata, saya ni kawan dengan dia, saya dah tegur dah. Dan saya memang tak akan redha, dia tak pakai tudung, dia tutup aurat sebagainya. So susahlah. Ini tak apa, dia nampak cantik pun kalau tak bertudung, okey apa sebagainya, maka dia tu sama berdosa. Okey. Sama jugalah tanggungjawab suaminya. Kalau siapa yang kat sini ada sebagai suami pun sama juga tanggungjawabnya untuk jaga maruah dan keaiban isteri dan anak-anak. Okey. Maruah itu ke aurat tu lah. Okey, itu bukan setakat nampak kudis ke nampak sebagainya. Aurat juga maruah untuk orang perempuan juga tu sama orang lelaki. Okey, fardu yang kedua adalah fardu kifayah. Amal perbuatan yang cukup dilaksanakan oleh segolongan orang Islam dan gugurlah kewajipan terhadap orang Islam yang lain. Jika tiada seorang pun melakukannya, maka semua orang menanggung dosa. Apa contohnya? Contohnya menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah adalah fardu kifayah, tapi belajar pengurusan jenazah adalah fardu ain. Macam mana kalau semua mengurus jenazah pun fardu ain, maka tak terus hanya ada 10 orang berebut. 10 orang dalam kampung tu, 10 orang tu berebut nak mandikan jenazah. Sedangkan jenazah cukup 2 orang je. Bakat berebut, maka tak selesailah urusan jenazah tersebut sebab berebut kat luar. Okey. Belajar fardu ain, tapi menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Okey, solat berjemaah ni saya sebut tadi lah. Solat berjemaah ini adalah fardu kifayah sahaja. Tak ada masalah pun kata boleh pergi masjid, tak ada masalah pun. Jangan risau. Allah Maha mengetahui, kita berjemaahlah kat rumah. Okey, bekerja. Bekerjalah fardu kifayah. Kalau satu kampung itu semuanya adalah bekerja sebagai pengemis, itu mungkin satu kerjalah bagi dia orang. Tapi kalau mungkin yang jenis meminta-minta itu satu kampung itu semuanya minta-minta, wallahu a'lam lah. Bekerja ini adalah fardu kifayah. Kerja sebagai ustaz, kerja sebagai imam, kerja sebagai accountant, kerja sebagai apa lagi, jurujual, kerja sebagai pengurus restoran ke dan sebagainya, tukang mandi kereta ke dan sebagainya adalah fardu kifayah. Sebab apa? Bila kita menyediakan perkhidmatan pelayanan servis-servis tersebut, maka orang Islam ada pilihan untuk pergi ke tempat orang Islam ataupun tidak. Okey. Sebab itu kadang kita diminta untuk support perniagaan orang Muslim. Okey. Sebab bila kita support, maka mereka ada semangat untuk teruskan perniagaan. Ada macam-macam bisnes, ada macam-macam tengok kita buat, kadang dimonopoli oleh satu bangsa je dan sebagainya. Satu bangsa kalau beragama Islam tak ada masalah. Satu bangsa yang bukan beragama Islam, maka itu satu fardu kifayah kalau kita boleh buat, buka macam mana yang satu bangsa buka, kita boleh buat. Tapi semua benda ni tertakluk kepada sokongan jugalah. Sebab apa ada orang kata kadang, oh mahal lah kat kamu ni, aku pergi kat CB lah. Oh mahal lah kamu ni, aku pergi kat CCD dan sebagainya. Tak ramai nak support. Kadang nak bagi harga murah pun, kita berdepan dengan persaingan. Benda-benda tu saya belajarlah masa ekonomi asas sekolah dulu. Kita belajarlah macam mana bentuk penawaran, macam mana bentuk permintaan, tinggi penawaran, kurang permintaan, tak untung. Tinggi permintaan, kurang penawaran juga tak untung. Kalau tinggi permintaan, penawaran kurang, harga jadi mahal. Dan begitulah, banyak lagi lah. Okay. Yang penting sekali bekerja adalah satu fardu kifayah. Okey, itu yang pertama.
istilah hukum syarak, hukum syar'i yang pertama adalah wajib. Manakala yang kedua adalah bawah pada wajib. Nombor satu wajib, nombor dua adalah sunat. Sunat ini apa? Sunat amalan atau perbuatan yang mendapat pahala apabila dilaksanakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Okay. Maknanya nak buat, alhamdulillah dapat pahala. Tak buat, tak berdosa. Dia beza dengan wajib. Wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Sunat, wajib, sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Okay. Melaksanakan semua perkara sunat adalah digalakkan. Bahkan kalau kita nak mewajibkan perkara sunat itu kepada kita sahaja, dia tak boleh wajib kepada orang lain, maka pun tak ada masalah. Okay. Menjadi satu kerugian kepada mereka yang tidak melakukannya. Sunat ni dia macam penampal. Bukan penampar, dia penampal. Penampal amalan-amalan kita. Contohnya kita solat fardu. Kita solat fardu, kan saya dah sebut, nanti kita lepas ni pun kita akan masuk lagi bab kebutuhan ibadah. Solat fardu ni dia ada rukun ataupun wajib, dia ada sunat. Yang wajib itu, kita mungkin tak dapat yang sempurna. Maka yang sunat yang kita buat itu akan menampal, akan menampung yang tak sempurna kat wajib itu. Itu fungsi dia. Jadi jangan kita sombonglah tak nak buat yang wajib tu, tak nak buat yang sunat. Tapi benda ni kena belajar lah. Belajar, tapi bila masuk bab belajar, yang wajib belajarnya sepatutnya perkara wajib dulu. Perkara sunat tak apa. Nanti sikit-sikit nanti belajarlah yang perkara sunat pula. Okay. Contohnya, amalan sunat adalah bersedekah. Bersedekah sunat. Sedekah ini umum. Dalam sedekah dia ada dua. Ada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib, apa dia? Sedekah wajib itu iaitu bayar zakat. Ataupun kafarah. Dia berjanji, kemudiannya dia mungkin janji dia kena bayar kafarah. Kifarah. Okay. Yang kedua sedekah sunat. Sedekah sunat itu macam kita kat masjid, macam kita bagi ke orang, itu sedekah sunat. Okay. Yang wajib itu termasuk juga adalah bayar fidyah. Saya ada kongsi ni fidyah. Okay. Dalam Facebook saya lah bab fidyah. Bab puasa ini basic dia adalah semua kena qada dan bayar fidyah. Cuma ada beberapa tempat boleh bayar fidyah sahaja dan juga boleh qada sahaja. Tapi basic dia macam ibu mengandung, ibu menyusu, kena qada dan juga kena bayar fidyah. Tak selesai kalau bayar fidyah sahaja. Dia ada kaedah-kaedah dia lah. Tapi sebenarnya kalau bab ni mungkin orang kata letihlah kita orang dan sebagainya. Sebenarnya tak letih pun. 330 hari peluang untuk kita berlatih. Suami kena faham lah. Suami kadang saja-saja je. Okay? Sebab apa puasa sunat kena minta izin suami. Tapi bila kita kata saya nak puasa qada, suami tak nak kena izinkan sebab itu bukan puasa sunat. Dia kena minta izin suami puasa sunat je. Puasa qada, puasa wajib. Puasa wajib tak boleh minta izin suami. Itu kaedah Islam ajar. Okay. Solat sunat-sunat mengiringi solat fardu. Memberi salam apabila berjumpa dengan Islam yang lain. Memberi salam adalah sunat. Menjawab salam adalah wajib. Tapi tengok dulu lah memberi salam tu kat mana. Memberi salam tidak dibenarkan satu kepada orang yang sedang solat. Yang kedua dalam tandas. Yang ketiga orang sedang belajar ilmu. Kita dah terlambat contohnya sekarang ini kan kelas online sekalipun. Dan online dah terlambat, tiba kita sibuk buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tengah berapi-berapi idea tengah ada dalam kepala. Juga sebab bagi salam tu kena jawab salam maka hilang idea. Okey. Kita lihat dulu. Dengar azan. Alhamdulillah dapat rezeki dengan azan. Mudah-mudahan insya-Allah azan yang bersiaran tersebut memberikan rahmat kepada kita. Jangan lupa insya-Allah lepas ni lepas kelas jangan lupa untuk solat isyak ya. Okey. Sebelum sambung, saya nak tanya siapa yang Oppo A7 dan juga mana tadi?
Oh, dah tukar dah. iPhone tadi. Oppo lah. Kalau boleh sebabkan lebih kita nak nama kat sini, kat list ini, partisipan ni, nama dia untuk rekod dalam kehadiran. Okay. Okay, sambung lagi. Sunat dah. Alhamdulillah. Okay. Sambung lagi istilah hukum syarak, istilah hukum syar'i yang ketiga iaitu namanya adalah harus. Harus ini adalah amalan atau perbuatan yang tiada ketetapan hukum sama ada suruhan atau larangan. Okay. Seseorang Muslim boleh melakukan atau meninggalkannya. Harus juga amalan yang tidak diberi pahala apabila mengerjakannya dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Perbuatan baik itu diingatkan kerana Allah akan menjadi ibadah. Okay. Contoh sini makan, minum, tidur, beriadah, rekreasi, sukan dan sebagainya. Okay, mana disebut harus ini, ingat kita buat kelas, penganjuran kelas ini adalah harus. Menyampaikan ilmu adalah wajib. Itu beza dia. Okay. Maka orang kata apa? Saya anjurkan kelas secara online adalah harus. Kewajipan saya menyampaikan ilmu. So nak sampai macam mana, so dalam keadaan konteks sekarang ini, maka inilah pilihan yang ada. Okay. Apakah hukum saya menyampaikan kelas secara fizikal dan keadaan tempoh sekarang ini? Pun sama, tak ada masalah. Cuma kalau kena dengan polis, pihak berkuasa, jawablah. Itu maksud dia. Sebab itu antara apa kata apa, itu adalah kaedah muasarah, kaedah terkini, masalah-masalah hukum semasa. Okay. Makan adalah harus, tetapi mencari makanan halal, makanan bersih adalah wajib. Meninggalkan makanan yang haram, minum arak dan sebagainya adalah haram. Adalah kewajipan juga untuk meninggalkan minum arak, makan makanan yang haram dan sebagainya. Tidur pun sama. Tidur adalah harus. Okey. Berkahwin ada banyak hukum. Yang pentingnya dia harus, tapi dia jatuh wajib. Kalau kita tengok tiang elektrik itu nampak macam perempuan. Dia jatuh haram, perkahwinan haram bila kita berkahwin semata-mata nak seksa dia. Banyak lagi lah hukum-hukum yang harus. Bersukan, dah macam ni bersukan, apa lagi? Masuk toilet harus. Okey. Dia jadi haram bila kita saja-saja masuk toilet saja sebab nak lari daripada solat dan sebagainya. Dia jadi wajib kalau kita memang dah terdesak. Okey, sebab kita orang Islam ini dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Maka janganlah kita sama sekali rasa nak buang air kecil, pergi tepi pagar, pergi tepi tiang sebagainya. Okey, kita orang Islam kena tunjuk kita adalah bersih. Okey. Macam mana pula Ustaz, dalam toilet itu tak ada air. Ada guna tisu je. Okey. Tisu itu salah satu daripada barang istinja, tak ada masalah. Cuma kita kat Malaysia ini, kita dibiasakan dengan air. Okey. Air pula, air yang memancuk, air ada dua pula. Ada yang memancuk daripada bawah, ada yang guna hose tu. Okey. Sama je. Pandai-pandai kita lah. Okay. Itu nak katanya dalam bab harus. Harus mudah je. Niat kerana Allah dapat pahala sebab dikira ibadah. Okay. Sebab itu kita dianjurkan buat semua perkara. Nak makan ke bismillah, nak minum ke bismillah, nak tidur bismillah, nak naik basikal bismillah, naik motor bismillah, nak pergi berjalan-jalan bismillah, naik kenderaan bismillah. Semua yang harus, semua kita baca bismillah. Mudah-mudahan dengan sebab bismillah itu, apa yang kita buat dikira sebagai ibadah sebab bukan Allah dan dapat pahala. Okey, itu adalah harus. Okey, kemudiannya yang keempat, istilah hukum syar'i yang keempat adalah makruh. Makruh ini lawan kepada sunat. Makruh buat tak dapat pahala. Tinggal dapat pahala. Buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Beza dia tu. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Makruh, buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Okey, makruh ni apa?
makan makanan yang menyebabkan mulut berbau dan juga mengganggu orang lain, petai, jering, bawang dan durian untuk solat terutamanya. Okey, kalau kita makan waktu lain tak ada masalah. Nak solat tu gosok gigi. Gosok gigi ke berkomor, minum Listerine, minum tak dah. Berkomor guna Listerine dan sebagainya, yang penting tiada alasan dia mulut berbau. Jadi cara dia adalah hilangkan bau mulut, maka hilanglah hukum makruh tersebut. Okey, sama juga bercakap semasa mengambil wuduk. Bercakap semasa wuduk adalah makruh. Tapi kalau kita buat itu semata-mata nak ajar orang sebelah kita berwuduk, maka tiada masalah. Tapi bila kita bercakap pasal semalam Liverpool kalah lagi, Chelsea seri lagi dengan kelab bawah-bawah, Southampton tu kan kena belasah dengan Manchester 9-0, kenapa Chelsea tak boleh makan sebagainya, itu adalah orang kata apa, itu adalah makruh. Tapi kalau kita, salah tu, dia ambil wuduk sampai sini, lepas basuh muka, basuh tangan, itu tiada masalah. Cuma jangan pula berlebih-lebih pula sampai paip itu terbuka. Kita dah bercakap, itu paip dulu baru cakap. Membazir dalam wuduk pun juga adalah makruh. Bergerak-gerak yang tiada keperluan dalam solat juga adalah makruh. Okey, banyaklah benda makruh ini. Ada juga ulama kata benda makruh ini kalau diulang-ulang, dilazimi sebagai makruh ini, takut-takut jadi dosa kecil. Dosa kecil lama-lama diulang-ulang takut jadi dosa besar. Sebab bila sebut makruh ini maknanya dibenci oleh agama. Bila kita sentiasa melazimi perkara dibenci, automatik kita akan mendapat dosa kecil. Tapi bila kita melazimi dosa-dosa kecil, maka dosa ini tugasan dia adalah menggelapkan hati kita. Bila hati dah gelap, kita akan buat dosa besar pula. Itu katanya. Okey. Kemudiannya istilah hukum syar'i yang kelima adalah haram ialah haram namanya. Haram perbuatan yang dilarang oleh Islam dan hukum syarak, maknanya ada nas-nas, ada dalil yang mengharamkan perbuatan haram tersebut. Okey, diberi pahala apabila ditinggalkan dan berdosa kerana melakukannya. Contohnya adalah berzina, menderhaka kepada ibu bapa, riba ini dalam bab ekonomi, menipu, berjudi, mencuri, rasuah, bunuh diri, minum arak dan sebagainya. Maknanya haram, kalau kita meninggalkannya, kita larang diri kita dan melakukannya, kita dapat pahala. Kalau kita buat, kita dapat dosa. Okay? Sama juga macam wajib tadi, haram ini, kalau kita kata benda ini tak haram, contohnya minum arak ini tak haram, maka kita boleh keluar hukum dia, kita boleh murtad sebab kita menghalalkan apa yang jelas haram dia. Okay? Rokok tak masuk haram, tapi ramai ulama menyebut sebab tiada nas, tiada dalil tentang pengharaman rokok. Tapi banyak ulama sebut rokok ini jatuh kepada haram sebab dia memudaratkan kesihatan penghisap dia dan juga kesihatan orang yang berada di sekitar penghisap dia. Okey, itu. Kemudiannya yang keenam, hukum syar'i yang keenam adalah halal. Halal ini lawan haram yang tadi. Cuma bila sebut halal, bila sebut lawan dia bukan haram yang berdosa melakukannya, dapat pahala melakukannya, bukan itu. Itu haram yang lawan kepada wajib. Kalau halal ini yang lawan dia adalah haram, maksud lain. Okay. Halal ini apa? Halal ini sesuatu yang dibenarkan oleh syarak yang boleh digunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan jasmani badan manusia. Okay, contohnya adalah bab makanan. Makanan mesti halal, mesti bersih. Halal ini kat mana? Contohnya haiwan. Haiwan mesti disembelih cara Islam. Haiwan mestilah haiwan yang halal dimakan. Okey, minuman sama juga, minuman yang tidak memabukkan. Pakaian bukan daripada kulit babi ke dan sebagainya. Berjual beli bukan daripada duit yang haram, duit curi dan sebagainya. Pergaulan tak boleh lelaki perempuan, bukan suami isteri yang bukan mahram, tak boleh pegang-pegang, tak boleh berborak-borak ataupun bergaul dan pedang syahwat. Okey, ubat-ubatan ni adalah subjektif. Sebab ada yang diharuskan penggunaannya walaupun dia ada DNA
Tapi saya juga belajar daripada isteri saya, dia kata ubat-ubat ni sebenarnya kalau yang Muslim, doktor Muslim dia akan cerita kat pesakit, ubat ini ada sekian-sekian, ubat A ada sekian-sekian, ubat B ada sekian-sekian. Ubat A kesan dia adalah cepat, ubat B kesan dia adalah lambat. Kamu nak pilih yang mana? Doktor tak pernah mewajibkan untuk kita pilih, melainkan ada satu je ubat. Itu apa yang dibagi tahu saya, wallahualam lah. Kita bukan pakar, jadi nak sembang panjang-panjang bab ni memang bukan bidang lah, minta maaf banyak-banyak lah. Okay? Itu adalah contoh halal. Manakala lawan halal yang ini adalah haram. Haram ini adalah sesuatu yang mana yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya meletakkan arak dalam makanan. Contohnya menggunakan daging babi sebagai makanan. Contohnya adalah menipu, merasuah dalam jual beli. Contohnya adalah bergaul, yang mana pergaulan itu mendekati kepada zina. Itu. Maknanya haram ni ada dua definisi. Satu, haram yang lawan kepada wajib. Yang kedua, haram lawan kepada halal. Maka jangan pula kita ambil yang tengah-tengah, namanya adalah halam. Halam itu halal bagiku, haram bagimu. Itu. Okay. Sebab apa? Ada hadis Nabi sebut al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa min bainihima umurun mustabihat. Halal ini adalah jelas. Haram juga adalah jelas. Di antara keduanya ini ada satu namanya adalah syubhah. Maka syubhah ini siapa-siapa yang tinggalkan, sebab syubhah ini sama-sama. Siapa yang tinggalkan maka beruntunglah yang meninggalkannya. Okay? Banyaklah perkara-perkara syubhah. Kita boleh bacalah, boleh tengok dan sebagainya. Okay. Kemudiannya hukum syar'i yang seterusnya, istilah-istilah hukum syarak, iaitu sah. Lawan dia adalah batal. Okay. Sah lawan dia adalah batal. Sah ini adalah sesuatu yang sempurna rukun dan syarat yang menepati hukum syarak. Batal apa pula? Batal ini yang mana perbuatan yang tidak dikira sah, tidak diterima kerana tidak menepati rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syarak. Sah apa dia? Contohnya dalam solat. Dalam solat contohnya, yang menyebabkan sahnya solat, dia adalah tutup aurat, masuk waktu, dia apa lagi, suci tubuh badan, dia bersih daripada najis pada pakaian, pada tubuh badan dan juga pada tempat sujud dan sebagainya, menghadap kiblat. Okay. Batal wuduk, batal solat macam mana? Batal solat kita kentut, batal solat kita bergerak lebih daripada 3 kali pergerakan besar dan sebagainya, bercakap-cakap, gelak-gelak dan sebagainya. Okay. Itu lawan dia. Sah lawan dia batal. Manakala haram ada dua definisi. Satu lawan dia kepada wajib, yang kedua lawannya kepada halal. Itulah sedikit sebanyak kongsian kita untuk buku fiqh, pengenalan hukum-hukum syarak. Okay. Selepas ini asas ibadah dalam Islam, insya-Allah untuk bulan 3 nanti insya-Allah. Maka untuk kelas atau pembacaan buku teks kita pada malam ini cukup sekali ini. Kita tutup dengan batal. Okay. Jadi saya buka untuk soalan sebelum saya nak masuk kepada pengukuhan ibadah kita. Okay. Macam hari Jumaat luar ni meriah dengan soalan. Kalau malam ni meriah ke tak? Agak meriah jugalah. Suka saya dengar bilangan doa ni. Okay, ada soalan. Soalan 1 tak ada. Soalan 2 tak ada juga. Soalan 3 pun tak ada juga. Tak ada soalan tak apa. Soalan kita. Ustaz. Allah Akbar. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, saya nak tanya, maghrib kalau kita terlepas masa kita bekerja, maghrib kita boleh qada lagi sebelum pukul 12 malam? Tak, dia qada ni bila masa selagi mana hidup. Okey, maknanya sekarang ni Puan Yasmin bawa kereta contohnya, bawa kereta. Okey. Bawa kereta ni dia ada satu keringanan contohnya. Okey, nak ambillah, kalau tak nak ambil terpulang. Satu keringanan iaitu kita boleh solat atas kenderaan sebab mungkin Puan Yasmin sangkut kat
jam. Sangkut kat jam. Asar tu pun dah sangkut dah. Rapat kepada maghrib tak lepas-lepas. Ataupun pukul 6 itu sangkut. Jalan Kongres tersungguh, sangkut kat situ sampai pukul 9 baru lepas. Maka pada masa itu sekiranya kita menganggap bahawa memang kita tak akan jumpa surau atau masjid, tambah-tambah sekali masjid kunci dan sebagainya, maka dalam kereta tu boleh kita berniat untuk solat. Ada ulama kata solat hormat waktu. Tapi kalau boleh biarlah ada wuduk. Maknanya kereta kita menghadap ke mana, begitulah kita menghadap. Saja aku solat fardhu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Macam biasa. Cuma tangan pegang steering lah, takut jadi apa-apa. Okey, baca bismillah. Cukup baca Fatihah aja. Tak perlu baca panjang-panjang. Cukup baca Fatihah aja, baca Fatihah waladhdallin amin, Allahu Akbar. Rokok, sami Allahu liman hamidah, pada Allahu Akbar, sujud macam biasa. Pergerakan-pergerakan dia ikut pergerakan sesuai dalam kenderaan. Jangan pula sujud rapat ke bawah pula. Lain pula ini takut terlepas brake tu langgar kereta depan, lain pula jadinya. Kemudian ada juga ulama kata solat itu mestilah diqada. Okey. Macam tu maknanya solat itu mesti dibuat pada waktu dia. Melainkan kalau kita tertidur ke, memang kita tak dapat nak buat ke, kita boleh qada pada waktu selepasnya. Dan tidak ada tempoh masa qada dia. Bukan pukul 12 je, lepas pukul 12 tak boleh qada, bukan. Bila-bila masa. Tak ada Ustaz. Kalau kita sekarang ni saya kerja malam. Yeah. So kita start kerja pukul 7 sampai 7. So maghrib dengan isyak tak dapat nak buat. So selalunya miss. So saya nak tahu, diorang cakap if I'm not mistaken lah, saya nak verify je. Diorang cakap maghrib kita kena qada sebelum pukul 12. Tak adalah. Isyak kita kena qada sebelum subuh. Betul tak? Kalau sebelum subuh tak perlu qada lagi sebab isyak ada lagi. Okey, macam ni. Tengok pada pekerjaan Puan Yasmin, kerja apa macam mana sekalipun. Okey. Contohnya kerja tersebut, kerja sesuatu kerja yang memerlukan berdiri je pukul 7 hingga pukul 7. Maka masa berdiri tersebut solatlah. Okey. Solat. Kadang-kadang kita ada masa kita tak boleh jemput nak tengok kiblat, kadang wallahu alam lah. Okey. Solat masa tu. Solat hormat waktu. Solat. Tapi tak payahlah tunduk sujud, tunduk rokok tu. Just guna anak mata je. Ini ada sebagian ulama lah yang mengharuskannya. Ada sebagian lagi memang mengqada lah. Sebab apa dia berpegang pada jangan kamu tinggalkan solat. Setiap solat ada waktunya tersendiri. Bukan kita boleh buat gabung 5 waktu dan solat dengan sengaja. Okey, kalau tak sengaja tak ada masalah, tertidur dan sebagainya. Itu maksud dia. Benda tu tak ada masalah Puan Yasmin. Okey, qada tak ada masa pun. Bila maghrib, azan maghrib, bila dengar azan isyak, so maghrib dah habis. Qada lah bila-bila masa yang terluang dan carilah masa yang terluang. Okey? Okey, saya rasa itu sebagai persoalan permulaan untuk pembukaan ibadah yang mana insya-Allah kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan ibadah kita yang seterusnya. Macam baru ni saya tutup dengan surah Al-Fatihah. Okay, surah Al-Fatihah adalah merupakan rukun qauli, rukun lidah, rukun mulut, kena suara. Okay. Kemudiannya lepas Fatihah, selepas Fatihah kita biasa dengar orang baca surah. Baca surah itu adalah sunat sahaja. Nanti kita akan sebut selepas ini, selepas wajib, selepas rukun. Surah juga termasuk dalam surah Al-Asr saya baca tadi sebelum ni. Wal asr innal insan, itu juga satu surah. Kalau mungkin Cik Samsul dah boleh baca Fatihah, waladhdallin amin, nak ambil pahala sunat itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Boleh baca, tak ada masalah. Okay. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim wal asr Allahu Akbar pun tak ada masalah. Okay. Tak baca pun tak ada masalah. Sebab kita baru belajar sikit-sikit. Okay. Selepas Fatihah, rukun seterusnya adalah rukun perbuatan. Rukun perbuatan, rukun fi'li, namanya sebagai rokok. Rokok ni apa? Rokok ini iaitu kita tundukkan. Okay. Lutut lurus, badan tunduk. Okay. Kalau macam ni. Okay.
Maknanya orang kata apa? Pinggang kita, belakang kita sama dengan punggung kita. Okey, itu. Masa rokok, tangan tak boleh bengkok, lurus je. Tapak tangan di kepala lutut. Okey. Kalau kita bengkok, maknanya kita telah pun bulat macam ni. Bukan macam ni. Okey. Kita macam ni. Bukan macam ni. Itu. Maknanya struktur belakang kita. Okey. Kalau kita tangan tak sampai ke kepala lutut, maknanya kita tak sampai penuhi lagi syarat rokok. Kecuali kita sakit pinggang. Kalau sakit pinggang, jangan desak-desak, jangan paksa-paksa. Takut tak terbangun nanti. Okey. Sakit pinggang bahaya tu. Pinggang ni nak guna tempat pinggang ni anggota yang paling kerap digunakan oleh kita sepanjang hari lah, sebab pinggang bermulanya. Okey. Okey, itu adalah rokok. Dalam rokok ini ada bacaan dia. InsyaAllah selepas kita habis yang bab ibadat, bab rukun, nanti kita akan masuk bab sunat. Maknanya saya akan ulang balik rukun-rukun ni, kita akan masuk sunat balik. Okey. Selepas rokok, okey, kita akan bangun balik untuk iktidal. Bangun balik tu macam iktidal tu lah. Okey. Macam kita berdiri tegak macam biasa. Macam baju patah tadi, cuma tangan jangan duduk sini. Tangan lepas je. Okey, mata kekal ke tempat sujud. Okey. Selepas i'tidal, maka seterusnya adalah namanya sujud. Sujud inilah yang namanya rokok tadi, situlah bermulanya bilangan rakaat. Okey. Kalau kita datang, imam tengah baca Fatihah, kita sempat takbir dengan imam, kita 1 rakaat. Tapi kalau kita datang, imam tengah rokok, kita sempat untuk rokok sekali imam. Maksudnya kita Allahu Akbar kita rokok, imam sami Allah baru bangun, kita dapat 1 rakaat sekalinya imam. Tapi kalau kita datang, kita masuk solat Jumaat, imam dah bangun daripada rokok dah, ataupun imam tengah sujud, maka iaitu bukan rakaat untuk kita. Belum kira rakaat, maknanya bonus untuk kita ikut imam. Tapi bukan rakaat bagi kita. Maknanya bila imam bagi salam, kita kena bangun untuk sempurnakan rakaat kita yang tertinggal. Okey, benda tu panjang lagi tu sebenarnya. Benda tu nanti kena tanya, kena belajar, kena praktikal dan sebagainya, baru tahu macam mana. Okey. Kemudiannya selepas i'tidal, kita sujud. Okey. Sujud ini macam mana? Sujud ini adalah kepala kita berada di bawah, rendah daripada punggung kita. Maknanya dia macam ni. Ini kepala kita, ini punggung kita di sini. Kita kat bawah macam tu. Maknanya darah akan turun ke otak kita yang berada di bawah daripada punggung. Okey. Simbolik dia adalah nak katanya kita ini hina di depan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak kita kena cecah dahi ketika sejadah sebagai seorang Muslim. Okey, anggota sujud. Sujud ada anggota dia. Anggota sujud ada 7. 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Anggota sujud yang pertama iaitu dahi. Okey. Tunggal, seorang je. Okey. Anggota sujud yang kedua dan yang ketiga adalah 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Okey. Okey. Anggota sujud yang keempat dan kelima iaitu 2 kepala lutut. 2 kepala lutut. Anggota sujud yang keenam dan ketujuh iaitu perut anak jari. Ni, perut. Ini kuku bukannya berdiri macam ni. Tapi dia mesti macam ni. Dia mesti macam ni. Bila kita sujud, kaki kita kat belakang mesti berdiri macam ni. Maksudnya perut kaki tu kat di lantai. Bukan kuku macam ni. Bukan kuku yang ni, bukan. Tapi perut. Ibu jari kaki terutama. Okay. Itu adalah sujud. Okay. Selepas itu, lepas sujud, rukun seterusnya duduk antara 2 sujud. Duduk antara sujud ni macam kita bersimpuh, bukan duduk bersimpuh. Kita duduk seperti
solat pakai mask, sah tak? Tak sah lah kalau kita pakai mask je, yang lain kita tak pakai. Kalau tutup aurat semua, oi, hai soalan banyaknya. Sabarlah satu-satu. So, sujud pakai mask. Okey, pakai mask adalah tutup hidung. Hidung adalah sunat untuk kita sujud, untuk kita sentuh semasa sujud. Okey, bukan dahi. Dahi mesti sujud, mesti sentuh kepada sejadah walaupun sedikit. Okey, dahi tak boleh dihalang oleh mana-mana kain ataupun mana-mana benda yang kita pakai masa tu. Contohnya, kita masa semayang tu ada orang kan letak serban atas bahu dia kan. Tiba-tiba masa sujud itu adalah orang kata apa? Serban tu terbang. So jatuh ni. Macam mana? Dia kena alih. Sama juga saya biasa jumpa adalah orang perempuan bila bersujud dia buka telekung dia tu. Dia tebarkan telekung dia, dia sujud atas telekung, solat itu tak sah. Solat itu batal sebab tak kena dahi dengan tempat sujud. Okey. Dia beza kalau yang bawa serban tapi serban itu dihamparkan sebagai sejadah, itu tak ada masalah sebab dia sejadah. Okey. Itu. Tapi kalau emas itu kita alih ke dahi, solat tak sah sebab dia halang dahi kita. Okey. Itu adalah dalam bab mask. Okey. Hidung tak ada masalah, tak ganggu apa pun. Okey. Sentuh bagus, tapi dalam keadaan sekarang ini kita kadang-kadang nak sujud pun kita takut. Sebab itu digalakkan bawa sejadah sendiri yang kita pakai, bukan kita ambil yang tak tahu siapa pakai. Sebab bila orang lain pakai, kita tak tahu kawan tu ada simptom ke tak. Takut masa kita sujud, masa itulah benda tu masuk dalam hidup kita. Risau juga sebenarnya. Itu adalah antara hikmah bagaimana disebutkan galakan membawa sejadah sendiri. Okey. Kemudiannya apa yang tadi? Okey. Kita kerja sangat sibuk kerana nak break sekejap tak ada masa. Dengan ibu kita boleh tak solat. Sebab masa nak laksana ganti solat, kita tak boleh sebab kita sengaja. Okey. Macam saya sebut tadi, sebenarnya adalah kita ada pilihan. Okey. Cuma kalau kita tak ada pilihan, contohnya adalah yang jaga roadblock. Yang jaga roadblock itu dia ada keringanan dia sebut ulama, dia boleh ganti ataupun dia boleh gabung solat. Macam doktor. Doktor kan dia operate, masuk operate daripada Zuhur sampai Asar, Zuhur tak semayang. Sebab operate tu dia boleh jamak Zuhur dengan Asar itu. Okey. Sama juga mana-mana kerja yang lain pun sama juga macam saya cakap. Okey, kalau tak mampu kita ke bilik solat sebanyak kita kat situ je. Macam saya cakap, sentiasa ada wuduk. Pastikan ada wuduk dan sentiasa pakai pakaian yang boleh kita solat terus tanpa perlu tukar baju, tukar pakai tudung dan sebagainya. Pakai lengkap-lengkap macam tu je. Ataupun kalau yang perempuan susah sangat, beli glove siap-siap, glove kain tu, beli glove siap-siap letak dalam meja pejabat. Okey, bila masuk waktu dia, sarung tu Allahu Akbar terus. Okey, 5 minit cukup. Tak perlu lama-lama, tak perlu nak baca surah dan sebagainya, cukup kita buat yang rukun sahaja. Okey. Mudah je, benda mudah, tak payah kita nak susah-susah sangat. Benda mudah, cuma jangan mudahkan pula. Okey. Maknanya kalau betul-betul kita tak boleh nak bergerak, maka itu cara dia. Okay. Manakala qada solat sengaja ataupun tak sengaja kita tinggalkan solat itu, kita kena qada. Wajib untuk kita qada. Selagi mana kita teringat. Kita sengaja tak sengaja itu nombor 2. Yang penting kita qada dulu. Kita sengaja, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Okey, qada kena qada. Pakai spray boleh. Cuma pastikan air tersebut bukan air yang digunakan. Maknanya spray itu macam biasa saya sebut, saya kata beli air mineral yang botol kecil tu, beli spray itu siap-siap yang kepala dia saja kena RM2 sebenarnya pasang tu. Maknanya air tu air fresh. Maknanya kita bukan pakai minum sebab bila kita minum automatik dia dah terpakai dah. Okey.
Kemudiannya, Wana tanya baca Fatihah. Baca Fatihah kena yakin 7 ayat. Kalau rasa tak yakin, mula balik. Okey. Benda tu kena lawan, namanya adalah was-was. Okey, namanya adalah was-was. Was-was ni akan masuk, buatlah macam mana yang masuk, dia akan kacau kita dan sebagainya. Contohnya, baby kat luar, anak-anak kat luar je, kita kat dalam bilik, kita seorang, anak-anak dengan ayah dia kan. Tiba-tiba kita semayang tu, tiba-tiba kita dengar anak kita macam wah sikit, bukan menangis, macam wah dengan muka ayah dia agah ke sebagainya, kita dalam bilik, pop, hilang. Sebab dia benda tu datang sekejap je. Bila sekejap dia datang tu, kita terlepas, habis. Kita dewasa berapa rakaat ni, dah baca Fatihah ke belum ni dan sebagainya. Bermulalah episod-episod tu nak ingat balik ke dan sebagainya. Okey. Sebab tu diminta untuk orang yang nak bersolat itu fokus sahaja pada solat tersebut. Jangan dengar benda lain. Tapi tak boleh pula pakai earphone. Tak dengar. Tak boleh. Tu orang kata melampau lah pula, letak pakai headphone sebab tak nak bagi dengar benda lain. Okey. Rasa cukup lah untuk sambung tu, tapi dia sikit lagi sebab rukun seterusnya yang berat tu kat Fatihah tu. Kat tahiyat, panjang juga tahiyat tu. Jadi dah duduk antara sujud, kemudian kita akan kembali kepada duduk tahiyat akhir. So untuk pengungkapan ibadah itu je untuk malam ni, iaitu duduk antara dua sujud. Ustaz, kat mana pula sujud kedua tu datang? Sujud kedua tu datang ikut daripada apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis baik daripada baginda, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka begitulah para sahabat melihat Nabi solat, maka itulah yang dibuat oleh para sahabat hingga ke sekarang ini. Okay, daripada mana pula, saya sebut sikitlah, daripada mana pula timbulnya sunat dalam solat ini. Sunat solat ini, sahabat-sahabat tengok, kadang Rasulullah buat. Contohnya doa kunut. Kadang Rasulullah tak buat. Okay. Macam auzubillah. Kadang bagi sahabat tengok, baginda baca auzubillah. Kadang bagi sahabat tengok, baginda tak baca. Okay. Itu nak katanya sunat datang. Ada dari dalil dia, ada nas-nas dia. Sama sekali kita ini awam, kita ni bukan belajar yang betul-betul dalam bab ini. Kita tak boleh nak tak boleh nak terima yang sunat itu dan sebagainya. Maknanya kita nak tak nak kena belajar dululah. Kena belajar ini bukan dengan seorang je, kena belajar kena banyak dulu. Kena ramai. Sebab apa? Untuk menjadi mujtahid, dia tak terikat dengan seorang. Dia mesti bebas. Okey. Tu namanya. Kalau kita kata saya belajar dengan dia ni, tak ada, tak semestinya dengan orang lain tu tak ada juga. Maybe dengan dia ni tak ada, tapi dengan orang lain ada. Itu maksudnya. Itulah bagaimana susahnya, contohnya sekarang yang berlaku sekarang ini, susahnya para alim ulama kita, para mufti kita nak buat keputusan. Terutamanya masa pandemik COVID-19 ni, nak buat keputusan susah, berat hati. Sebab dia adalah amanah ilmu. Bukan boleh reka-reka ni. Dia amanah ilmu. Ilmu dia belajar macam mana, masa inilah nak praktikkan. Okay? Contohnya yang ada ilmu kontraktor. Bila berlaku apa-apa pada binaan dia tu, mereka akan ikut ilmu yang mereka belajar. Okay? Mereka tanya mereka yang lagi berilmu. Okay? Macam contohnya matematik. Kalau kita tak boleh, ada lagi orang yang boleh. Minta tolong orang yang boleh sebagainya. Tapi kenapa kalau bab bidang agama ini, kita boleh seramba je, kita boleh buat ikut apa yang kita rasa betul. Tak nak tanya orang lain dan sebagainya. Okay? Terutama pelajar mu'alaf saya, begitulah. Okay? Jangan sesekali orang kata apa, kita bukannya taksub, bukan taklid. Tapi jadilah kita orang-orang yang berilmu. Yang bukan mengikut, mengkhizir buta sahaja. Ikutnya sebagainya. Banyakkanlah belajar, banyakkanlah cari ilmu, kerana itu merupakan kewajipan kepada kita. Biarlah kita mati dalam keadaan kita sentiasa mencari ilmu. Okey? Ada soalan lain? Okey.
Okay, ni soalan ni jawab. Soalan pakai mask dah jawab dah. Kerja sangat sibuk dah jawab dah. Pakai spray dah jawab dah. Lupa baca Fatihah pun dah jawab dah. Okay, ada soalan lain? Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Soalan lain, Muhammad ada soalan tak? Terima kasih kepada Puan Rifka. Biskut tiram tu memang sedap. Memang orang kata apa, tak berubah lah rasa sedap dia tu. Nanti bagi lagi lah. Okey. Okey, ada lain-lain soalan? Sebelum saya nak ni, saya nak tengok nama-nama. Siapa Oppo 7 ni? Oppo 7 tak rename lagi nama dia. Mana iPhone tadi? Oh, iPhone dah rename dah. Oppo 7 ni tak rename. Saya tak tahu siapa. Saya tahu siapa, saya tak tahulah. Okey. Sekejap. Saya nak screenshot. Okey. Ada soalan? Soalan 1. Soalan 2. Soalan 3. Soalan 3 tak ada. Bahkan cukuplah sekarang ni. Untuk kelas bulan Februari, hari ini adalah hari terakhir kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang nak menonton, boleh untuk yang nak tengok rakaman ke yang tertinggal ke dan sebagainya, boleh tengok kat Facebook Al-Falah K9. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan untuk bulan 2 ini mendapat manfaat kita bersama insya-Allah. Dan juga mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar dan sampaikan kepada mereka yang lain. Okey, jaga diri, take care, kita jaga kita, yang penting Allah jaga kita. Apa-apa juga ada masalah ke dan sebagainya, share lah dengan kita orang. Jangan simpan sendiri dan mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab share tersebut mudah-mudahan ringanlah sedikit masalah, ringanlah sedikit yang terbeban dalam kepala dan sebagainya insya-Allah. Okey, untuk anak-anak yang kat sini rasanya anak Abang Zul rasanya ada SPM esok ke lusa. Jadi selamat menjaya untuk anak Abang Zul. Mudah-mudahan insya-Allah berjaya dunia dan akhirat, dan juga semualah samalah untuk anak kita. Anak Wana lambat lagi. Anak-anak yang lain tu kecil-kecil baru. Okey. Mudah-mudahan yang periksa SPM insya-Allah mudah-mudahan berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Okey. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar malam ni. Ada 20 orang termasuk Puan Rifkah. Alhamdulillah. Maka insya-Allah sama-sama kita tunggulah. Untuk bulan 3 belum keluar ketetapan lagi. Tengoklah insya-Allah. Rasanya berjalan seperti biasa kot insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak dan saya mohon ampun dan maaf ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan kelas ini untuk bulan 2. InsyaAllah sampai jumpa lagi pada bulan 3 insyaAllah. Okey, jaga diri. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama macam biasa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.